Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran Sains Tingkatan 3. Hari ini bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Okey, so dalam tajuk bab 6 ni ada 4 subtopik. Yang pertama ialah penjanaan tenaga elektrik, yang kedua transformer, yang ketiga penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, dan yang keempat pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. So kita fokus kepada 6.1 dahulu iaitu penjanaan tenaga elektrik. So dalam subtopik yang pertama ni ada beberapa hasil pembelajaran, tapi dalam slide ini kita fokus kepada dua dahulu. Yang pertama, memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu, dan yang kedua menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, so kita pergi dulu kepada hasil pembelajaran yang pertama. Pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Kalau kita nak hasilkan tenaga elektrik, kita perlukan sumber tenaga. So, sumber tenaga yang ada di dunia ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Kita akan bincang apa dia sumber tenaga boleh baharu dan apa dia sumber tenaga yang tidak boleh baharu ini. So, kita pergi dulu kepada sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu ni ialah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis walaupun kita guna banyak mana sekalipun. Okey, dia tak akan habis. Okey, dan dia boleh digantikan secara berterusan. Dia akan ada je. Okey, so apa dia? Yang pertama sekali ialah tenaga hidro iaitu air. Okey, air dalam dunia ni tak akan habis walaupun kita guna banyak mana sekalipun. Okey, kalau belajar balik tingkatan 1 dan 2, kita belajar kitar air kan. So air itu tetap ada di dunia ini. Yang kedua ialah tenaga ombak yang dihasilkan oleh laut. So kalau pergi ke pantai, ombak tak akan berhenti. Okey, dia setiap masa ada. Yang ketiga ialah tenaga solar yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Sama juga, matahari pun tidak akan habis diguna sebab dia akan ada sepanjang masa. Okey, waktu siang, waktu malam, waktu siang balik. Okey, dia akan ada sampailah kiamat. Yang keempat ialah tenaga pasang surut. Sama juga. Okey, yang di laut. Okey, ada pasang, ada surut setiap masa berlaku. Okey, yang kelima ialah tenaga angin. Angin pun sentiasa ada. Yang keenam, tenaga geoterma. Tenaga geoterma ni adalah tenaga yang dihasilkan oleh wap-wap panas atau steam daripada bawah bumi, terutamanya yang berdekatan dengan gunung berapi, kolam air panas. Setiap masa akan ada benda tu. Dan yang terakhir ialah biogesim ataupun sisa organik. Okey, ni ialah contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu. Maknanya kita boleh guna secara berterusan dan dia tidak akan habis. Okey, walaupun kita guna banyak mana sekalipun, dia tetap ada. Tu ialah kehebatan kuasa Tuhan lah. Alright. So, kita pergi pula kepada sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, sumber tenaga tidak boleh baharu ni ialah sumber tenaga yang tidak boleh diganti. Okey, yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Kalau kita guna banyak ni, dia akan habis. Okey, apa dia? Contohnya yang pertama ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni terhasil daripada bahan radioaktif. Okey, contohnya uranium, plutonium. Okey, kalau kita guna, habislah, lombong balik. Okey. Yang kedua ialah petroleum. Okey, petroleum ni terhasil apabila hidupan laut yang hidup berjuta-juta tahun dahulu, dia mati, dia tertimbus, okey, disebabkan oleh haba dan tekanan yang tinggi, maka terjadilah petroleum. Okey, so kalau kita guna petroleum ni, habis. Nak jadi balik, tunggu balik juta tahun. Okey, petroleum ni dilombong di tanah dan di laut. Okey, kalau di tanah, di sebelah kiri tu macam tu di daratan, dan di laut macam yang sebelah tu oil ring. Okey, ni yang ada di Malaysia lah. Okey, yang ketiga ialah arang batu. Arang batu ni terhasil apabila tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang hidup juta-juta tahun dahulu dia mati, lepas tu dia tertimbus dalam tanah, okey, disebabkan oleh haba dan tekanan yang tinggi, maka arang batu terhasil. So, arang batu ni pun yang tidak boleh baharulah sebab bila kita guna, habislah. So, tunggu balik timbus pokok lain, tunggu juga 7 juta tahun, baru jadi balik arang batu. Okey, so yang keempat ialah gas asli. Gas asli ni sama juga dilombong bersama dengan petroleum. Okey, jadi ni pun tenaga yang tidak boleh baharu juga. Okey, so kita pergi pula kepada stesen jana kuasa yang ada di Malaysia. Okey, ni data yang saya ambil pada tahun 2016. Banyak sebenarnya yang berada di Malaysia ni. Kalau tengok dekat gambar rajah tu, berlambak. Okey, banyak sangat. So, pada tahun 2016, stesen jana kuasa yang paling banyak ialah arang batu, sebanyak 51%.
Yang kedua ialah gas asli 45% dan yang ketiga ialah hidro 4%. Okey, ini elektrik yang dihasilkan oleh penjana-penjana kuasa yang ada di Malaysia. Okey, itu pada tahun 2016 lah. Okey, so kita nak pergi yang ada di Malaysia sekarang ni. So kita akan pergi yang pertama ialah stesen jana kuasa hidroelektrik, yang kedua stesen jana kuasa gas asli, yang ketiga stesen jana kuasa arang batu, yang keempat stesen jana kuasa diesel, yang kelima stesen jana kuasa solar, yang keenam stesen jana kuasa hybrid, yang ketujuh stesen jana kuasa biojisim. Kita akan tunjukkan contoh yang ada di Malaysia dahulu. Alright? Okey. Yang pertama, stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan kuasa air. Okey. Contoh yang pertama ialah empangan Kenyir di Terengganu. Okey, ketinggiannya 145 meter, menghasilkan tenaga elektrik 400 megawatt. Yang kedua, empangan Bakun Baru Siap, okey, yang berada di Sarawak, dan empangan Bakun ni merupakan empangan yang kedua tertinggi di dunia, iaitu 205 meter. Okey, dan menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 2400 megawatt. Okey, yang ketiga ialah empangan Temenggur di Perak, berketinggian 127 meter, menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 348 megawatt. Okey, ini contoh stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, yang kedua ialah stesen jana kuasa gas asli. Yang pertama sekali ialah stesen jana kuasa Sultan Ismail di Dungun, Terengganu, tapi dia dah tamat operasi pada tahun 2020, pada tahun ini, dan menghasilkan 1400 megawatt. Yang kedua, stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Port Dickson Negeri Sembilan, okey, menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 750 megawatt. Okey, yang ketiga, stesen jana kuasa arang batu, gunakan arang batu sebagai alat untuk menghasilkan elektrik. Yang pertama sekali di stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung, Perak. Okey, dia menghasilkan 4100 megawatt elektrik dan memerlukan 15 juta tan arang batu setahun untuk beroperasi. Banyak tu, 15 juta tan setahun. Yang kedua ialah stesen jana kuasa di Tanjung Bin, Johor, Arang Batu, yang menghasilkan elektrik 3100 megawatt, dan yang ketiga ialah di Jimah Negeri Sembilan, menghasilkan elektrik sebanyak 3400 megawatt. Okey, yang seterusnya yang keempat ialah stesen jana kuasa biojisim. So biojisim ni tak banyak hasilkan tenaga. Contohnya di Tawau Sabah, iaitu TSH Bioenergy, menghasilkan 14 megawatt sahaja elektrik. Okay, dia memerlukan sisa-sisa tumbuhan untuk jadi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Yang kelima ialah stesen jana kuasa diesel. Contohnya yang berada di Gelogo, Pulau Pinang, menghasilkan 398 megawatt. Okey, seterusnya stesen jana kuasa solar. Okey, stesen jana kuasa solar ni merupakan tenaga baharu yang mula digunakan di Malaysia. Okey, alright. So contohnya sekarang ni ada projek solar berskala besar ataupun LSS, Large Scale Solar. Okey, yang mula dibina di Sepang, Selangor pada tahun 2020. Okay, dia menghasilkan sebanyak 73.2 megawatt yang memerlukan sebanyak 230,000 solar panel. Besar kawasan. Okey, yang kedua ialah di Gambang, Pahang, okey, milik UiTM Solar Power Sdn Bhd. Okey, projek solar berskala besar juga, menghasilkan 50 megawatt. Yang ni kalau awak lalu di Lebuh Raya Pantai Timur, di sebelah tu awak akan nampak solar panel ni lah. Jadi antara kaedah baru sekarang ni yang dilakukan oleh negara-negara luar, dia tak buat kat tanah. Okey, dia letak solar ni di laut pula. So dia mengurangkan kegunaan tanah lah. Okey, dia buat solar panel ni di laut. Okey, tu mungkin Malaysia boleh buat lepas ni. Alright. Seterusnya ialah stesen jana kuasa hybrid. Hybrid ni maknanya ada beberapa sumber yang digunakan. Okey, angin, solar, diesel. Yang ni ada di Pulau Perhentian Terengganu sahaja. Okey, di sini ada kincir angin, ada solar panel dan ada jana kuasa diesel. Okey, jadi dia berada di atas pulau, berada di atas puncak pulau. Okey, awak kena mendaki sikit. Ni tempat honeymoon saya dulu ni. Okey, so elektrik yang dihasilkan ni sangat sikit dan dia digunakan di Pulau Perhentian sahaja. Kegunaan Pulau Perhentian sahaja. Dan untuk mengetahui awak semua, kincir angin ni tidak sesuai di Malaysia. Sebab apa? Sebab purata kelajuan angin ni di Malaysia ni cumalah 7.2 km per jam sahaja. Okey, so Usain Bolt pun lari dalam sukan Olimpik 40 km per jam. Bayangkan,
Okey, angin yang ada di Malaysia ni 7.2 km per jam sahaja. Kalau kita bawa kereta 10 km per jam pun rasa perlahan. Okey, so antara minimum untuk kincir angin berfungsi ialah 36 km per jam. Jadi angin ni tak sesuai lah kita buat di Malaysia. Sebab itulah tak banyak kincir angin yang berada di Malaysia. Kita akan pergi pula kepada hasil pembelajaran yang kedua, iaitu proses penjanaan tenaga elektrik. Kalau awak tengok gambar-gambar yang saya bagi ni, okay, sumber tenaga yang digunakan ni, dia semuanya menggerakkan turbin. Okay, fungsinya untuk menggerakkan turbin. Angin gerakkan turbin, ombak laut nak pusingkan turbin, biogesim, okay, semuanya fungsinya untuk memusingkan turbin. Dan turbin ni bila berpusing, dia akan pergi kepada satu alat. Okay, kalau tengok saya bulatkan alat ni, ni semua alat ni. Okay, turbin akan pusing, dia akan pusingkan satu alat ni. Alat ni namanya generator ataupun penjana. Alat ni lah yang menghasilkan tenaga elektrik apabila ada sumber tenaga. So kita akan fokus kepada generator. Macam mana dia boleh menghasilkan elektrik. Okay, so generator ni asalnya daripada perkataan generate ataupun menjana, menghasilkan. Okey, dia adalah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, ini contoh simple yang boleh didapati di makmal, macam mana fungsi ataupun prinsip kerja dia. Yang pertama sekali kita pusingkan engkol tu, kita putarkan. Okay, bila kita putarkan, arus aruhan akan terhasil di sini, dan bila arus aruhan terhasil, dia akan menghasilkan elektrik dan menyebabkan LED akan menyala. Ini ialah prinsip asas macam mana elektrik dihasilkan. Jom kita kaji macam mana. Okey, so macam ni lah dia pusing. Bila dia pusing, ada magnet atas bawah tu, dia akan hasilkan elektrik ataupun arus aruhan. Okey, so kita pergi kepada generator. Macam mana prinsip kerjanya? So dalam generator ni ada dua. Okey, yang pertama sekali ada magnet dan ada dawai. Okey, dua benda ni kalau kita gerakkan dengan kaedah yang betul, dia akan menghasilkan arus aruhan ataupun elektrik. Okey, so ahli sains iaitu Michael Faraday menjalankan kajian penjanaan elektrik menggunakan medan magnet. Dia dapat tahu bahawa arus elektrik ni boleh dihasilkan oleh dua kaedah. Okey, ni Michael Faraday. Kaedah yang pertama, kita menggerakkan magnet. Yang kedua, kita menggerakkan dawai atau solenoid. Solenoid itu ialah dawai juga tapi dia lilit. Tu solenoid lah, sama juga dawai. Okey, so kita pergi macam mana cara dia. Yang pertama sekali, gerakan magnet. Okey, so dalam buku gambarnya macam ni lah. Kita pegang magnet, kita gerak-gerakkan magnet. Dari atas bawah, sama juga dekat solenoid itu, kita masukkan magnet, masuk keluar, atas bawah. Kita gerakkan magnet sahaja. Okey, magnet mempunyai medan magnet. Okey, setiap magnet mesti ada medan magnet. Okey, bila kita gerakkan magnet, gerakan magnet akan menyebabkan medan magnet dipotong oleh dawai atau solenoid. So bila kita gerakkan magnet, medan magnet tu akan terpotong ataupun dipotong. So bila medan magnet dipotong, arus aruhan akan dihasilkan dan dia akan masuk dalam dawai penyambung atau solenoid. So bila dia masuk dalam dawai, dia akan mengalir melalui galvanometer. Galvanometer pula akan menunjukkan jarum terpesong. Maknanya ada elektrik. So macam ni lah. Kita masukkan magnet dalam solenoid. Tengok galvanometer tu, dia menunjukkan bacaan. Maknanya ada arus elektrik. So ni kaedah pertama untuk kita hasilkan elektrik. Kita gerakkan magnet. Yang kedua ialah gerakan dawai ataupun gerakan solenoid. Okay, so kita gerakkan dawai ataupun kita gerakkan solenoid. Magnet tu kekal. Okay, so sama juga magnet mempunyai medan magnet. Dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Okey, naik atas turun bawah dengan pantas. Okey, bila kita naik dengan pantas, naik turun, garis medan magnet akan dipotong. Bila garis medan magnet dipotong, okay, contoh macam gambar ni. So tu dawai, bila kita gerakkan dawai, so kita akan potong garis medan magnet tu. So bila terpotong garis medan magnet, arus aruhan akan dihasilkan. So dia akan masuk dalam dawai penyambung atau solenoid. So dia akan pergi ke galvanometer. So galvanometer pun akan terpesonglah jarum. Maknanya ada arus elektrik. So mudah sahaja. Elektrik akan terhasil apabila medan magnet dipotong oleh dawai. Okay, ataupun solenoid tadi. So bila medan magnet tu terpotong, dia akan menghasilkan arus aruhan. So arus aruhan tu menghasilkan elektrik. Ni konsep
macam mana elektrik dihasilkan. Konsep ni lah yang digunakan dalam stesen jana kuasa. So turbin akan berpusing, okay, dalam generator tu ada magnet, ada dawai, dia akan potong medan magnet dalam tu. So generator ni akan menghasilkan elektrik. So faham okay, simple je. So next kita akan belajar tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. So kita tunjuk gambar dah tadi stesen jana kuasa, contoh stesen jana kuasa. So kita nak kaji pula macam mana stesen jana kuasa tu menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber tenaga yang kita bincang tadi. So gambar rajah ni, inilah prinsip kerja dia, kerja stesen jana kuasa. Okay, macam mana sumber tenaga tu digunakan untuk menghasilkan elektrik. Jadi habis subtopik yang pertama ni, bukan habis subtopik, habis hasil pembelajaran. Okay, next slide ni kita akan belajar tenaga elektrik ni yang dijanakan di stesen jana kuasa ni masih lagi subtopik yang pertama tapi hasil pembelajaran yang lain lah. Jadi kita jumpa lagi, saya harap faham. Okay, awak boleh jawab soalan yang saya letak di bawah link, di bawah ni link Google Form. Cuba jawab dulu untuk uji pemahaman awak. Okey, jangan lupa subscribe video ni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.